5 sekeluarga nyaris maut bila MPV berkenaan telah rempur longgokan guni yang jatuh dari lori. Apa yang telah berlaku sebenarnya? Baru-baru ini tular satu video yang didakwa 5 sekeluarga berdepan detik mencemaskan apabila kenderaan pelbagai guna, MPV, dinaiki mereka merempur longgokan guni berisi bahan kimia plastik mentah di kilometer 210.6, Lebuh Raya Utara Selatan. Merujuk laporan media, kata pegawai bomba air keruh, setibanya pasukan keluaran operasi, PKO, di tempat kejadian didapati berlaku kemalangan jalan raya membabitkan Honda Odyssey dinaiki sebuah keluarga melanggar longgokan guni yang terjatuh daripada sebuah lori. Guni berkenaan berisi bahan kimia plastik mentah, namun semua mangsa termasuk pemandu lori tidak mengalami sebarang kecederaan. Operasi turut dibantu pasukan khas bahan kimia berbahaya, Hazmat, seramai 10 orang dari BBP Alor Gajah, menurutnya. Budak tadika ini menangis teresak-esak sebab ibunya bawa ke balai polis akibat sering kacau kawan di sekolah. Apa cerita sebenarnya? Baru-baru ini tular satu rakaman video di media sosial memaparkan seorang kanak-kanak menangis teresak-esak apabila ibunya membawanya ke balai polis kerana dikatakan sering mengacau murid lain di sekolah. Tindakannya itu bukanlah untuk menghukum, tetapi sebagai pengajaran supaya anaknya tidak mengganggu murid lain lagi. Kata ibunya, upah sebab selalu kacau orang dekat sekolah. Umi bawa betul-betul pergi balai. Umi dah stres dah. 100 kali minta maaf tak nak buat lagi. Tengok esok, kalau buat lagi kita hantar balik. Melalui video yang dikongsi ibunya itu juga, anaknya yang bersekolah tadika itu menangis teresak-esak sambil mengangguk faham mendengar nasihat daripada polis tersebut. Dapat didengari kata anggota polis berkenaan, jadi budak baik. Jangan pukul orang, berdosa nanti masuk neraka. Ah? Saya dulu Taman Raja Zainal. Saya kena ambil video sikit. Ha. Video. Ha. Okey, janji. Okey, buat lagi. Jadi budak baik. Baik. Dia boleh tahu berdosa ya. Dosa masuk neraka. Tahu? Tuhan marah. Okey? Bah ya. Akhirnya, lelaki tunggang motosikal lawan arus terima padah ditahan polis. Apa cerita sebenarnya? Terdahulu tular, seorang lelaki yang menunggang motosikal melawan arus bersama seorang wanita di Sungai Manggis, Banting Selangor telah ditahan polis di rumahnya yang juga turut berada di daerah tersebut. Yang lebih teruk dalam rakaman dashcam berkenaan, lelaki tersebut turut menunjukkan isyarat lucah selepas menyedari perbuatannya itu dirakam orang awam. Ketua Polis Daerah Kuala Langat, Superintenden Ahmad Ridwan Mohan Nur Saleh berkata, kejadian itu dikesan Bahagian Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik, BSPT, Ibu Pejabat Polis Daerah, IPD, Kuala Langat selepas mengesan satu video tular di laman media sosial. Siasatan Polis mendapati, penunggang berusia 55 tahun itu dikesan turut membonceng isterinya yang berumur 50 tahun di mana kedua-dua mereka tidak memakai topi keledar, katanya. Tambah beliau, bertindak atas maklumat, polis berjaya menjejaki identiti serta alamat lelaki terbabit. Menurut Ahmad Ridwan juga, lelaki itu memberi alasan dia perlu berpatah balik ke rumah untuk mengambil ubat menyebabkannya menunggang motosikal melawan arus. Katanya lagi, individu terbabit telah dikenakan saman atas pelbagai kesalahan lalu lintas dan polis telah memberi nasihat kepada pasangan suami isteri itu agar tidak mengulangi kesalahan tersebut. Wanita ini telah buat kecoh guna penukul rosakan harta benda balai bomba. Apa yang berlaku sebenarnya? Terdahulu tular video memaparkan, tindakan seorang wanita membuat kecoh dan merosakkan harta benda milik Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, JBPM, menimbulkan persoalan ramai. Dapat dilihat, wanita berkenaan menggunakan tukul dan merosakkan harta milik Balai Bomba dan Penyelamat Bagan Jermal Pulau Pinang. Didakwa, pada hari kejadian, Bomba menerima panggilan mengenai tindakan seorang wanita berbangsa India tidak dikenali dalam lingkungan umur 40N telah memasuki kawasan balai. Didakwa kata pihak Bomba, wanita berkenaan menimbulkan provokasi dengan sengaja merosakkan harta benda balai, sudut wall faktor balai, dengan menggunakan penukul. Anggota balai cuba menghalang namun tidak dihiraukan oleh wanita berkenaan lalu pihak polis terpaksa dihubungi dan suspek ditahan di dalam kawasan berkenaan. Merujuk Ketua Polis Daerah Timur Laut, Assistant Commissioner Sofian Santung dalam satu kenyataan katanya, pemeriksaan mendapati wanita terbabit berasal dari Pulau Pinang dan tidak mempunyai rekod lampau. Katanya lagi,
Hasil ujian saringan air kencing mendapati suspek bebas daripada sebarang pengambilan dadah. Suspek disyaki mengalami masalah mental dan dirujuk serta ditahan di Wad Psikiatrik Jalan Perak bagi rawatan lanjut. Kes disiasat mengikut Seksyen 427 Kanun Kesesaan atas kesalahan khianat yang boleh dikenakan hukuman penjara sehingga 2 tahun atau denda atau kedua-duanya sekali, katanya. Kenapa என்ன செய்றீங்களா என்ன கிடைக்குது உங்களுக்கு அவங்க கேளு யார் நேனா இது நான் கேக்குறேங்க நான் அப்ப என்ன செய்யணும் யார் செஞ்சிருக்கா சொல்லுங்க நான் சொல்ல மாட்டேன் சொன்னா நீ நாராயண் வருவாய் போன் நாராயணோட போன் அப்சாவோட ட்ராயிங் இருக்கு நான் சொல்றேன் one அப்சா போன் நாராயணே buat absah puan orang ini siapa Ini adalah detik-detik akhir beberapa rakaman asal kejadian pesawat terhempas berhampiran kawasan Elmina di Shah Alam. Apa yang berlaku sebenarnya? Tragedi pesawat terhempas baru-baru ini di Shah Alam, berhampiran dengan Elmina mengejutkan rakyat Malaysia. Sejak insiden itu, beberapa video detik-detik kemalangan yang dirakam oleh CCTV dan kamera pemuka kereta oleh orang awam telah menjadi tular di media sosial. Pada 17 Ogos 2023, kira-kira jam 2.49 petang, pesawat itu dirakam telah jatuh terbalik dengan bahagian hadapannya terhempas ke tanah sebelum letupan besar dan kebakaran berlaku. Pesawat yang terhempas ialah pesawat jenis Backcraft Premier 1 dengan nombor pendaftaran N287VEV, menurut Caam dalam satu kenyataan media. Pada jam 2.08 petang, pesawat itu berlepas dari lapangan terbang antarabangsa Langkawi dalam perjalanan ke lapangan terbang Sultan Abdul Aziz. Menurut Caam, pesawat itu membuat hubungan pertama dengan Menara Kawalan Udara Subang pada pukul 2.47 petang dan ia diberi kebenaran untuk mendarat pada pukul 2.48 petang. Namun, kelihatan asap telah keluar dari tempat kejadian dan Menara Kawalan Udara Subang telah mengesan akan hal itu sekitar jam 2.51 petang, namun tiada hubungan kecemasan diterima dari pesawat itu oleh Menara Kawalan. Susulan itu pada 17 Ogos 2023, 10 orang individu telah terkorban dalam nahas yang melibatkan 6 penumpang, 2 kru pesawat dan 2 orang awam, menurut sumber media. Selain itu, dikatakan juga seorang exco Kerajaan Negeri Pahang turut terkorban dalam nahas berkenaan. Pada 18 Ogos 2023, semua penumpang dan kru pesawat itu secara rasmi disahkan meninggal dunia, menurut laporan media.
Penumpang ini nekat terjun kereta kerana didakwa telah kantoi 2 kali tipu pemandu e-hailing yang sama. Apa yang berlaku sebenarnya? Tular baru-baru ini satu video memaparkan seorang pemandu e-hailing cuba ditipu oleh seorang pelanggan lelaki. Menerusi video tersebut, pada awalnya penumpang berkenaan cuba menipunya dengan menggunakan taktik untuk membayar tambang Grab tersebut selepas sampai ke destinasi. Malah, penumpang tersebut tanpa segan silu dengan beraninya cuba untuk meminjam wang RM100 daripada pemandu itu. Tindakan penumpang itu akhirnya membawa padah apabila pemandu berkenaan bertindak membawanya terus ke sebuah balai polis berdekatan sebelum lelaki itu nekat terjun daripada kenderaan tersebut untuk melarikan diri. Susulan kejadian tersebut, seorang individu bernama Ahmad Azhari dipercayai pemandu e-hailing berkenaan turut berkongsi pengalaman buruknya itu di media sosial dan mahu para pemandu e-hailing lain berhati-hati dengan penumpang yang sama. Menurut Azhari, ini merupakan kali kedua dia terkena dengan lelaki tersebut menerusi 2 aplikasi e-hailing yang berbeza. Sebelum ini, pelanggan itu pernah cabut lari tanpa membayar dan bernasib baik pihak Grab sudah mengembalikan cajnya. Katanya, "Hari ini saya terima satu pesanan dan dari awal saya seperti sudah syak penumpang ini penumpang yang sama pernah tipu saya dahulu. Saya turunkan kerusi hadapan supaya wajahnya jelas dirakam dalam kamera." Luah Azhari lagi, "Awal perjalanan lagi penumpang ini sudah minta RM100 daripada saya dan berkata kakaknya di Sungai Buloh akan membayar semula duit tersebut. Saya okeykan sahaja permintaan dia dan bawa dia ke Balai Polis Pandamaran, Klang, Selangor. Baru sahaja saya hendak masuk balai, lelaki itu sudah terjun." Melihat komen di media sosial juga, ada beberapa individu turut mendakwa mereka juga pernah terkena dengan individu yang sama dan lelaki itu sering membuka akaun yang baharu supaya kegiatannya tidak terbongkar. Menurut salah satu komen pengguna media sosial, Ken Fadz Zaki mendakwa dia juga pernah ditipu penumpang yang sama. Katanya, ramai sudah terkena, jalan cerita yang sama. New parking surveillance video bank. Start recording. Kamu baru Sungai Buloh, ah? Sini saya mau apa? Ini saya sudah pindah uncle. Hah? Saya sudah pindah sini. Oh, Jadi tinggal 100 saya mau bayarnya itu rumah uncle. Tadi saya bagi dia 25. Tinggal 100. macam mana? Tinggal tadi saya bagi dia 25. Tinggal 100 saya mau bagi dah. Kurang 100 saja uncle. Nanti saya bayar uncle balik. Saya sini saya pindah uncle. Sekarang you ada duit tak ada? Ada, saya di apa sana di Sungai Buloh ada HB Bank. Sana saya pinjam tempat kakak. Jadi saya mau bayarnya sini lagi tuan rumah 100. Nanti saya bayar kembali. Tadi saya bagi dia 25. Sekarang you ada duit tak ada duit? Mana? You sekarang mau bayar? Oh saya sudah bayar dia tadi 250. Tapi kurang 100. Sepatutnya 35. Nanti di RSP Bank sana saya kerja sama kakak saya ikut dia kerja sudah. Jadi saya sudah pindah sekarang nih. Jadi nanti kamu mau bayar macam mana? Itu kakak sana. Jadi sini saya baru minta 100 lagi uncle. Kurang. Nanti saya bayar uncle balik lah. Jadi kamu punya duit macam mana? Ada tak ada? Kamu minta dengan kamu punya kakak? Ya, saya minta pinjam uncle dulu 100 saya mau bayar dia nih. Tuan rumah. Saya pinjam uncle 100. Saya pinjam uncle, nanti sana saya bayar kembali lah. You mau pinjam dengan saya duit 100? Ini tuan rumah mau sisir dulu. Saya sudah pindahkan. Tadi saya bagi dia 250. Jadi kamu mau 100 lagi? Iya, nanti sana saya satu kali lah kira. Di RSP Bank.
kamu mau pinjam 100, Ya nanti nanti kamu bayar dekat. Ano bang tol? Wanita yang merakam ini dikatakan mengalami situasi hampir dipukau oleh wanita berpurdah tidak dikenalinya yang tiba-tiba datang nak pinjam duit hingga RM3,000 macam tu JER. Yang jadi perhatian bila didakwa ada benda yang melintas di hadapan kamera pula. Apa yang berlaku sebenarnya? Baru-baru ini tular satu rakaman video yang memaparkan seorang wanita berpurdah dengan membawa seorang rakannya yang dikatakan tiba-tiba datang mahu meminjam wang dari si perakam wanita ini hingga RM3,000. Akan tetapi pemilik rakaman hanya sempat merakam sedikit perbualan tersebut dan perbualan itu kelihatan agak tidak munasabah. Susulan itu si perakam ini telah memberitahu bahawa dia tidak mempunyai duit apatah lagi nak bagi pinjam wang kepada orang yang tidak dikenali. Selepas itu wanita berpurdah itu dikatakan pun berlalu pergi meninggalkan gadis berkenaan. Namun seberjalannya waktu wanita berpurdah itu datang kembali menghampiri si perakam bersama rakannya dengan menarik tangan rakannya itu. Mungkin merasakan situasi agak membimbangkan, wanita si perakam terus merakam kelakuan dua wanita yang menghampirinya itu untuk dijadikan bukti sekiranya ada apa-apa yang mungkin berlaku. Pada akhirnya wanita si perakam memberitahu bahawa dia tidak dapat memberi pinjam duit sebanyak yang dipinta dan lalu wanita berpurdah dan rakan itu terus berlalu meninggalkan si perakam. Akan tetapi yang menjadi persoalan dalam perdebatan antara masyarakat maya adalah, ada di antara mereka menyatakan telah melihat kelibat yang tiba-tiba telah melintas di akhir video berkenaan. Persoalannya, benarkah dan apakah benda itu? Data ambil tapi orang tu tak ada yang tahu. Tak ada yang tahu maksudnya? Akak dah tanyalah nak pinjam duit tu tapi orang tak tahu. Saya nak pinjam semua orang yang suka pinjam 1 bulan macam tu kan. Dia dah tanyalah banyak pinjam tapi orang kata luar pun masing-masing tak ada duit. Sekarang masih semua ni susah. Untuk apa tu? Duit untuk apa tu? Macam ini. Saya pinjam tu cuma sebentar sebab saya nak masukkan duit, kita dapat duit. Saya nak buat masukkan bank. Lepas tu nanti dia boleh keluar duit dia nanti. Lepas tu nanti duit dia keluar nanti. Kita bayar otomatik macam tu. Kalau ada orang pinjamin 3,000, saya bagi lebih macam tu. Oh, saya tak tahulah kak. Dulu aku ada macam tu, Dik. Sekarang, zaman sekarang orang memang tak berani nak pinjamkan duit dekat siapa-siapa kak. Memang tak berani. Kalau akak tanya saya pun, saya memang tak berani nak pinjamkan duit dekat siapa-siapa. Di zaman ini. Iya. Takut orang tak bayar. Betul-betul. Takut orang tak bayar. Betul, Dik. Saya sendiri je kena ketipu. Ketipu kawan saya sendiri. Nak pula bila kita tak kenal lagi, saya tak berani. Kalau macam akak tanya saya, memang saya tak ada duit tu. Itulah saya cakap terus terang lah. So kalau akak nak tanya, akak boleh lah tanya kedai-kedai. Maybe lah sebab kalau kedai kan dia duduk setempat. Kalau kita kan cari-cari macam orang-orang yang suka-suka meminjam dia yang macam orang tua-tua. Kalau budak-budak ni tak mungkin kan, Dik kan? Yelah. Betul-betul. Iyalah saya sendiri tu hari kena tipu kawan saya sendiri 4,000 bayarkan duit. Itulah. Kalau akak tanya saya memang tak ada lah. Saya cakap terus terang. Dia tak apalah. Okey, sama-sama. Include komen ni kan dah ada 3 tau komen cakap kena dengan orang yang sama. Yang first yang inilah yang cakap abah dia kena. And then second ada seorang tu komen dia cakap student dia punya nenek datang ambil cucu dekat Masjid Bandar Baru Ampang, dekat depan tempat kejadian tu lah.
Lepas tu time dia balik, dia kena pukau dengan seorang perempuan pakai purdah. Tapi tak tahulah perempuan yang sama ke tak, tapi dia cakap pakai purdah lah. Pakai purdah, pukau, habislah dia punya barang kemas, dia punya duit, semua apa yang ada dekat dalam beg dia. Itu second. Yang third, ada seorang lagi komen, dia cakap kawan dia kena dengan orang yang sama. So yang tu saya tak confirm lah sama ke tak sama. Tapi kalau dah 2-3 orang cakap benda yang sama, kita nak nafikan pun macam susah lah kan. Tiba-tiba dia datang nak pinjam duit, lepas tu tiba-tiba benda macam ni jadi. So korang hati-hati je lah yang mana ada dekat area Ampang tu. Okay. Hai korang, so ini untuk menjawab persoalan lah. Waktu kejadian yang ada dekat situ cuma saya seorang. Makcik tu dia berani datang tegur, mungkin sebab dia tengok saya seorang. Sebab everyday memang saya dekat situ, after hantar anak pergi babysitter dekat atas, saya memang akan tunggu husband dekat bawah. Jadi mungkin sebab dia nampak saya seorang, so dia berani datang dengan kawan dia berdua. Yang datang first tu adalah makcik yang baju hitam tu. Dia dulu yang datang. Dia datang, dia macam tegur saya. Dia macam cakap, Dek, boleh tak akak nak tahu dekat mana ya saya boleh pinjam-pinjam duit orang macam tu? Lepas tu saya macam jawab lah, saya tak tahu kak, sebab saya bukan orang sini, saya cakap macam tu. Lepas tu dia dah nak pergilah, lepas saya cakap saya tak tahu tu, dia dah jalan. Dia jalan ke arah lift. Tapi kawan dia yang pakai purdah tu tarik dia. Kawan dia pakai purdah tu baru sampai masa tu, dia tarik kawan dia yang tu, dia macam cakap, sekejap, belum lagi, dia cakap macam tu. Itu dia cakap slow, tapi kita boleh dengar lah dia cakap macam tu dekat kawan dia yang baju warna hitam tu. Lepas tu dia orang macam patah balik datang kat saya. The second time tu yang saya tekan record, yang recording yang tadi yang korang tengok tu kan, itu yang second time dia datang berdua. Masa dia datang berdua tu memang saya seorang, husband saya belum sampai dan keadaan kat bawah tu sunyi sebab masa tu pukul 3.30. Budak-budak sekolah pun dah balik, semua dah balik rumah. Lepas tu orang office pun belum balik sebab masih awal. Jadi bawah tu memang sunyi. Siapa-siapa yang tinggal kat Seri Nilam, Bandar Baru Ampang tahulah pukul 3.30 tu memang waktu yang dekat bawah memang sunyi gila-gila. Jadi menjawab persoalan tentang apa benda yang lalu depan kamera tu, saya pun tak sure. Sebab yang saya ingat cuma ada satu motor lalu dekat belakang. Tu pun dekat last conversation lah. Bila motor tu lalu tu pun time dia dah belah. So kalau macam cakap korang tanya orang yang lalu depan kamera apa semua orang ke tak tu, saya tak tahu sebab saya mungkin tak sedar. Sebab saya ingat saya memang kita orang bertiga lah. Jadi maybe saya tak sedar juga secara positifnya. Itulah. Sebab kalau nak kata kawan dia yang pakai baju hitam tu yang lalu, dia sebenarnya stay dekat tempat yang sama daripada mula perbualan sampai habis. Dia kurang bercakap. Yang banyak bercakap yang pakai purdah tu. Untuk yang tanya kenapa saya tak kena pukau tu, saya tak boleh nak jawab sebab saya pun tak tahu. Tapi second time dia datang tu memang saya lebih kepada berwaspada sebab nampak mencurigakan. Kemudian selebihnya saya berdoa dan tawakal je lah dalam hati. Macam tu je lah. Okay, harap menjawab semua persoalan.